Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid sekalian. Kita akan teruskan sesi PDPR kita pada kali ini untuk unit 7 panjang jisim dan isi padu cecair. Standard kandungan 7.1. Penyelesaian masalah melibatkan panjang jisim dan isi padu cecair. Manakala objektif kamu yang perlu kamu kuasai pada hari ini adalah menyelesaikan masalah harian melibatkan panjang jisim dan isi padu cecair. Jadi kamu mesti ingat untuk menyelesaikan masalah harian ini merupakan topik yang sangat penting. Kerana tahun 6 sebenarnya kamu belajar menyelesaikan masalah harian saja. Sebab sebenarnya operasi-operasi asas tu kamu dah belajar masa darjah 4 dan darjah 5. Okey. Kamu diharapkan dapat mengikuti sisi penerangan dan penyelesaian masalah yang akan saya terangkan sebentar lagi, kerana sebenarnya untuk topik menyelesaikan masalah harian dia akan memberikan tahap penguasaan yang tertinggi untuk kamu, sama ada kamu menguasai tahap 4, 5 ataupun 6. Ini adalah berdasarkan keupayaan kamu menjawab soalan. Baiklah, bagi menguasai tajuk menyelesaikan masalah harian melibatkan panjang jisim dan isi padu cecair, sudah semestinya lah kamu perlu tahu hubungan antara unit-unit dalam panjang, jisim dan isi padu cecair. Jadi kamu perlu ingat, dan selepas ini saya nak kamu salin hubungan antara unit-unit dalam panjang, jisim dan isi padu cecair. Okey. 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter, 1 meter bersamaan dengan 100 cm dan 1 cm bersamaan dengan 10 mm. Okey, unit yang paling besar dan ke kanan ini adalah makin mengecil unit kurang panjangnya. Okey. km kepada m darab 1000, m kepada cm darab 100, cm kepada mm darab 10. Manakala mm kepada cm, sebaliknya lah, kita bahagi 10, cm kepada m bahagi 100, m kepada km bahagi 1000. Begitu juga untuk tajuk jisim. Jisim unit yang terlibat cuma 2 dan hubungan yang ada cuma 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Manakala untuk isi padu cecair, ada 2 unit terlibat juga, liter dan mililiter, dan hubungannya adalah 1 liter bersamaan dengan 1000 ml. Jadi saya rasa ini tak ada masalah untuk kamu kerana kamu sebenarnya sudah pelajari penukuran unit ini sejak dari tahun 4. Baiklah murid-murid, kita akan teruskan sesi pembelajaran kita untuk cara menjawab menyelesaikan masalah harian. Latih diri muka surat 130 buku teks. Okey, baca. Gambar di bawah menunjukkan kandungan kalori bagi makanan tertentu dalam menu sarapan. Okey, ada 3 menu sarapan. Yang pertama, 2 keping roti bijiran penuh. Di sini adalah 60 gram. Manakala kalorinya adalah 140. 1 biji telur, jisimnya 55 gram, kalorinya adalah 70 kalori. Manakala 1 cawan yogurt, isi padunya adalah 150 ml dan kalorinya adalah 90 kalori. Okey, kita baca soalannya. Asiah makan 2 keping roti bijiran penuh, sebiji telur dan 2 cawan yogurt itu. Hitung jumlah kalori yang diambilnya. Jadi berdasarkan soalan ni, kita dah tahu maklumat yang diberi, 2 keping roti tak ada masalah, sama. Sebiji telur, sama macam gambar ini, 2 cawan yogurt. Sedangkan kalau secawan kalorinya adalah 90. Jadi kalau Asia ambil 2 cawan, maknanya kalorinya bertambah. Maknanya 90 tambah 90 ataupun 90 darab 2. Betul tak? Jadi hitung jumlah kalori. Kehendak soalan ialah jumlah. Kemudian kita tambahlah. Ini penyelesaiannya. Jadi di sini kamu kena tumpukan dekat kalori je lah. Yang gram, jisim, isi padu ni semua pengganggu.
Bahaya soalan ni, ada pengganggu. Jadi kamu jangan tengok pengganggu, kamu hanya tengok kehendak soalan, dia hendak kalori. Jadi penyelesaiannya, 2 keping roti adalah 140 kalori, 1 biji telur 70 kalori dan 2 cawan yogurt. 2 cawan maknanya kamu kena 90 kalori tu didarab 2. Jadi, kamu perlu melaksanakan operasi darab dulu ataupun 90 kalori darab 2 ataupun 90 kalori tambah 90 kalori. Maka untuk yogurt aja Asyah dah ambil 180 kalori. Kemudian akhirnya kita kena tambah ketiga-tiga menu sarapan ini. Jadi 140 tambah 70 tambah 180. Sifar ialah sifar 4, 7, 11. 11 tambah 8, 19. Tak letak sini 1, 2, 3. Jadi jumlah kalori yang diambil oleh Asyah adalah 390 kalori. Jadi dia menyelesaikan masalah harian. Langkah pertama, kena kenal pasti masalah dan cari maklumat dan tentukan apa operasi yang terlibat. Okey, baiklah murid-murid, kita terus pada soalan B. Diberi 200 ml teh hijau tanpa gula adalah sama dengan sifar kalori. Betul lah. Teh hijau tanpa gula memang baik untuk kesihatan sebab dia sifar kalori. Jadi ini adalah baik untuk mereka yang diet dan mereka yang nak kurus sebab sifar kalori. Boleh minum banyak-banyak air teh hijau. Jadi apabila 5 gram gula ditambah ke dalam minuman teh itu, ia membekalkan 20 kalori. Memanglah bila gula ditambah, kita sebenarnya boleh gariskan maklumat bila kita baca 5 gram gula membekalkan 20 kalori. Okay, baca balik semula, sambung semula. Cikgu Lau mendapat 8 kalori apabila minum 200 ml teh itu. Berapa gram gulakah yang ditambah ke dalam minuman Cik Lau tu? Okay, Cik Lau mendapat 8 kalori. Mestilah ada gula yang ditambah. Jadi, kena soalan berapa gram gulakah yang ditambah ke dalam minuman Cik Lau tu. Okey, berdasarkan maklumat yang diberi, maknanya 200 ml ataupun isi padu teh hijau ni sebenarnya adalah pengganggu. Jadi, kamu tak payah fokuskan kat isi padu hijau, tapi kamu fokuskan kepada gram gula dan membekalkan kalori berapa. Sebab kehendak soalan adalah gram gula. Jadi penyelesaiannya, kamu perlu tulis dahulu maklumat yang kamu tahu. 20 kalori adalah 5 gram gula. 20 kalori adalah hasil daripada 5 gram gula. Okey, maka kalau 8 kalori yang Cikgu Lau dapat daripada berapa gram gula. Itu maksud soalannya. Jadi, kehendak soalan tu kita letak sebelah kanan. Okey, maksud saya, ini letak sebelah kanan. 20 kalori dibekalkan daripada 5 gram gula. Maka kalau 8 kalori, berapa? Sebenarnya kat sini, berapa? Kalau 8 kalori. Jadi, kita sebenarnya tulis balik 5 gram. Ini sebenarnya adalah kaedah unitari yang selama ni saya selalu kenalkan awak adalah kaedah gada terus. Samalah. Kita ambil yang dekat ni 8 kalori didarabkan dengan yang atas. Okay, 5 gram ni kita ambil darabkan dengan yang dekat bagi yang jauh. Saya kata okay, bagi dengan 20 kalori. Sebenarnya ini adalah kaedah unitari di mana kamu perlu cari 1 kalori dapat daripada berapa gram gula. Maknanya 5 gram bagi 20 kalori. Samalah sebenarnya. Macam awak belajar jajah 4 dulu. Kalau 20 kalori 5 gram gula, 1 kalori berapa gram gula. Maksudnya 5 gram dibagi dengan 20. Sama. Cuma kita bila tahun 6 ni, kita belajar kaedah terus ataupun kaedah unitari ni. Kita terus buat 5 gram dibagi 20 kalori darab 8. Okey, kat sini kalori dengan kalori dibagi, maka kalori akan hilang. Kan? Yang sama, bila dibagi akan hilang. Jadi, potonglah habis kalori ni. Jadi, tinggal sekarang 5 gram darab 8 bagi 20.
Okey, 5 gram darab 8 bagi 20. Kalau kamu rasa agak sukar nak potong atau nak masuk kaedah sesuai yang lain, kamu boleh terus darab aja. 5 gram darab 8 ialah 40 gram. 40 gram bagi 20 ada sifar. Jadi 40 gram potong sifar 1, potong sifar 1, 4 bagi 2 akan menghasilkan jawapan 2 gram. Makanya 8 kalori yang Cikgu Lau dapat ini adalah dapat daripada 2 gram gula. Ini adalah penyelesaian cara 1. Okey, cara yang kedua, kita masih tulis balik 20 kalori adalah hasil daripada 5 gram gula. Maka kita perlu cari 1 kalori hasil berapa gram gula. Maka kita akan bahagi dulu. 5 gram kita bahagi 20, maka 1 kalori dapat daripada 0.25 gram gula. Ini masih ada jam 4, kita buat bentuk lazim kan. Kalau 20 kalori 5 gram, maka 1 kalori 5 gram dibagi dengan 20. Gula tu dibagi 20 kalori, dia dapatlah 1 kalori dibekalkan daripada 0.25 gram. Maka kalau 1 kalori 0.25 gram, maka 8 kalori 0.25 gram didarab 8, 5840, 4 di sini. Okey, 2816 tambah 4, 20. Maka 2 tempat bulan, 2 tempat bulan. Jadi jawapannya adalah 2 gram. Fahami murid-murid? Kamu sebenarnya boleh guna apa-apa cara je. Sama ada cara kaedah terus ataupun unitari ni tadi. Ataupun cara 2. Ini adalah cara masa kita darjah 4. Kita cari dulu 1 kalori, berapa gram gula. Dah dapat, baru darab. Dapat. Mana-mana boleh kamu pakai. Untuk kesesuaian lah. Mana yang kamu faham. Baiklah murid-murid. Untuk soalan C, D dan E, cikgu akan bimbing kamu sehingga separuh jalan sajalah. Seterusnya kamu akan buat sendiri berdasarkan panduan yang cikgu telah beri. Okey, kita baca soalan C. Berdasarkan darjah di atas, bandar K, L, M dan N adalah terletak di sebatang jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus K, L, M, N. Jarak KL sama dengan MN. Sambil baca, kita boleh highlightkan kata kunci ataupun maklumat yang diberi. Jadi KL ni, jarak KL sama dengan jarak MN. Kita buat simbol sama. Seterusnya kita sambung balik. Jarak LM adalah 4 kali jarak KL. Jarak LM ni 120 adalah 4 kali jarak KL. Maksudnya KL ni sekali ganda, LM ni 4 kali ganda. Ini sekali ganda, ni 4 kali ganda, ni sekali ganda. Sebab MN sama dengan KL. Perjalanan dari L ke M menggunakan 3 liter petrol. L ke M ni 120 km ni gunakan 3 liter petrol. Okey. Berapakah isi padu petrol dalam liter yang diperlukan untuk perjalanan dari K ke N melalui L dan M? Jadi soalan ni meminta kita untuk mencari isi padu petrol yang diperlu untuk perjalanan K ke N. Keseluruhan perjalanan ni berapa liter petrol? Berapa liter petrol? Okey, langkah pertama yang kita kenal pasti daripada maklumat yang diberi ialah 120 km bersamaan dengan 3 liter petrol. Okey, jadi kita dah tulis kat sini. Lepas tu langkah pertama dia kata jarak LM adalah 4 kali jarak KL. Kita tahu jarak dulu. LM ni adalah 4 kali KL. Jadi kalau LM tu kita dah tahu jaraknya, letaklah bahawa LM ini adalah 120 km sama dengan 4 kali KL. Maka jarak KL kita boleh cari KL sama dengan 120 darab ni seberang jambatan dia akan jadi bahagi. Tu kita akan dapat jawapan KL
jaraknya adalah 30 kilometer. Bila dah tahu KL 30 meter, sini 30 meter, jadi jumlah jarak dari K ke N adalah 30 tambah 120 km tambah 30, maka jarak K ke N adalah 180 km. Okey, sekarang soalan ni nak berapa petrol. Jadi kita sekarang fokus kat petrol. Maka boleh tulis petrol di sebelah kanan kerana kehendak soalan ini adalah isi padu petrol. Nampak? Maka boleh tulis petrol di sebelah kanan kerana kehendak soalan ini ialah isi padu petrol. Maka langkah ketiga kita tulislah. Kalau 120 km memerlukan 3 liter petrol, maka 180 km berapa? Yang cikgu kata kadar terus. Maka kita boleh ingat ini kita akan bahagikan dengan 120. Yang ini ingat sampai bila-bila ini akan kita darabkan. Jadi macam mana kamu nak tulis? Kalau 120 km memerlukan 3 liter petrol, maka 120 liter kilometer sama dengan, ambil balik ni, 3 liter per, bahagilah per 120. Tulis kat sini 3 liter per 120 darab 180. Kan? Saya dah terangkan nanti kamu selesaikan sendiri. Okey, kita terus pergi pada soalan D. Jadual yang tak lengkap di bawah menunjukkan anggaran GSIM bagi satu rem untuk dua jenis kertas. Kertas A4, saiz kertasnya 21 panjang, lebarnya 29.7 cm. Kertas A3 lagi besar, panjangnya 42 cm, lebarnya 29.7. Apa yang kamu perhatikan kat sini? Panjangnya yang berlainan. Panjangnya 21 cm A4, A3 42, tapi lebarnya sama. Okey, lebarnya sama. GSIM anggaran kilogram A4 ni ialah 24 kilo. Jadi kehendak soalan dia akan tanya A3 berapa kilogram. Jadi setiap rem kertas tu masing-masing mengandungi 500 keping kertas. Jadi ini pemboleh ubah lah. Kalau awak belajar sains pun pemboleh ubah yang dimalarkan lah. 500 keping. 500 keping kertas. Jadi A4 500 keping kertas, A3 pun 500 keping kertas. Jadi berapakah GSIM anggaran dalam kilogram bagi satu rem kertas A3? Sini cikgu perhatikan kehendak soalan dia nak berapakah GSIM anggaran. Jadi kalau kita buat cara kadar terus tadi, maka GSIM kita letak sebelah kanan. Ini cara dua ni. Saya kata kadar terus. Kalau 21 cm, GSIM-nya adalah 2.4 kilo, maka 42 cm berapa GSIM-nya? Ni kan kena cari ni. Maka tadi cikgu dah ajar 24 ni dengan ni akan jadi operasi bahagi. Ingat yang ini jadi operasi darab. Jadi kamu tulis sendirilah. Kalau 21 cm 24 kilo GSIM kertasnya, maka 42 cm berapa? Awak mesti akan ambil 2.4 kg bahagi 21 cm ataupun per 21 darab 42 akan dapat jawapan. Ini cara kadar terus ataupun kaedah unitari tadi. Kita kena cari 1 cm berapa kilogram dulu. Kemudian yang cara satu ni kita menggunakan nisbah dan kadaran lah. Kalau 21 cm 2.4 kilo, maka 42 cm berapa? Kita tengok hubungan ni, 21 kepada 42 cm, mestilah darab 2. 21 darab 2 adalah 42 cm, maka jawapan pun kita darab 2 lah. Jadi awak boleh pilih mana-mana yang awak suka, cara 1 ataupun cara 2. Okey, soalan akhir yang perlu awak selesaikan.
Rajah di sebelah menunjukkan jisim oat yang digunakan untuk buat minuman berkhasiat sebanyak 4.4 liter air minuman. Okey, tengok rajah di sebelah menunjukkan jisim oat. Berapa jisim oat itu? 750, di sini 850, mestilah di tengah-tengah 800. Jadi kakak Aina ingin menyediakan 22 liter minuman itu. Jadi penyelesaiannya, kalau ikut kadar terus, untuk soalan 1, berapakah jisim oat dalam kilogram yang perlu digunakan? Kak Aina nak gunakan, nak menyediakan 22 liter minuman. Jadi dia nak jisim oat. Jadi jisim oat letak sebelah kanan. 4.4 liter menggunakan 800 gram oat. Maka kalau 22 liter, ingat kalau 22 liter berapa? Ini untuk soalan pertama. Jadi awak dah tahu cikgu kata ni operasi apa? 800 dengan 4.4 liter operasi apa? 4.4 dengan 22 ni operasi apa? Ingat kan? Ini adalah operasi bahagi. Ini adalah operasi darab. Baiklah jawapannya. Cikgu dah terangkan. Yang kedua pula, jika kakak Aina ada 3.2 kilogram oat, berapa liter minuman? Ini dia nak liter pula. Liter minuman, makanya liter pula letak sebelah kanan lah. Okey, jadi 800 gram memerlukan 4.4 liter air untuk buat minuman. 800 gram oat memerlukan 4.4 liter air. Maka kalau 3.2 gram oat berapa? Ni pun sama. Awak kena tahu ini 4.4 liter dengan 800 gram nak buat operasi apa? Ni dengan 800 dengan 3.2 operasi apa? Okey, sekian penerangan saya. Saya harap awak semua faham. Saya harap awak akan dapat jawab soalan C, D dan E dan snap gambar hantar pada saya. Sekian, terima kasih.